Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya. InsyaAllah Suri. Dia nak bagi duit. Kepada yang masih lagi bersama dengan kita. Gua. Tak ada. Yang tu Manchester United je masuk gua. Liverpool tak. Dia suruh masuk gua. Kita tak payah masuk gua. Sedih? Tak, kita tak sedih. InsyaAllah malam ni kita akan cerita LTL lawan tetap lawan. Kita nak risau apa kan? Warisan kalah. Okey, ni saya nak cerita. Benda ni saya tak boleh cerita sebelum PRN Sabah. Yang ni saya tak boleh cerita sebab saya disuruh jangan cerita. Tapi sebab PRN Sabah dah berlangsung, dah berlalu, maka kita cerita. Alhamdulillah. So dah berlalu. Result tu seperti yang kita tak adalah kata nak duga result tersebut, tapi kalau macam Parti Keadilan Rakyat, sebenarnya result tersebut bagi PKR kita dah duga, cuma kita tak sangka yang Inanam tu akan kalah lah, itu je. Tetapi untuk kerusi lain tu memang kita dah jangka bahawa daripada 7 kerusi tu kita kalah 5. Itu jangkaan. Tapi itu saya kata tadi bahawa dalam persaingan yang ada ini, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan sekalian, kita meninjau, melihat kekalahan tersebut, adakah dia kekalahan Pakatan Harapan ataupun kekalahan warisan. Sebab kalau kita tengok nama dia Warisan Plus, tak sebut pun pasal PKR pun. Yang plus tu Warisan Amanah DAP, dan kemudian tak sebut pun nama PKR. Jadi saya mewakili PKR, Parti Keadilan Rakyat. So dalam keadaan itu, itulah yang saya bawa, itulah yang saya utarakan. Okey, kejap, Suri. Minta mikrofon jap. Jadi siapa nak dengar boleh dengar saya berceramah sekejap lagi. Jadi LTL, terima kasih. Lawan tetap lawan, itu je. Kita tak ada nak masuk gua, tak ada rasa nak sedih ke apa ni, relax. I mean, kita ni dah, orang kata apa, menang tu dah, kalah tu dah biasa. Kan, menang tu luar biasa. Itu yang kita nak kita nak bagi tahu pada malam ni, insya-Allah. Jadi sampai tak? Okey, malam ni kita akan bercerita sedikit apa yang saya utarakan tadi. Sampai. Okey, utarakan tadi. Jadi siapa yang dengar ni boleh dengarlah. Jadi insya-Allah kita tahu secara umumnya bahawa USNO dia menang 1 kerusi, Bebas menang 3 kerusi. Kemudian balance dia Warisan menang kalau tak salah 20 kerusi. Dan Barisan Nasional, Perikatan Nasional masing-masing menang sebanyak 41 kerusi kalau tak silap, 15 dan 16, lebih kurang macam itulah dia punya jumlah kerusi dia. Jadi kalau berdasarkan kepada kiraan yang ada sekarang, Parti Keadilan Rakyat hanya menang 1 daripada 7 yang dipertandingkan, dan kalau tidak saya dekat Christina Liu api-api dan kita ada benda yang saya tak boleh cakap dalam live hari tu. Sebab apa saya tak cakap dalam live? Saya disuruh jangan cakap. Sebab masa tu kita masih lagi belum pilihan raya. Sekarang ni saya dah boleh cakap. Sebab dah habis. Kan? Saya dah habis, so saya boleh cakap. Dan ramai yang akan kata, ramai yang takkan suka apa yang saya cakap. Tetapi truth hurts, kata orang putih. Kebenaran itu pahit. Tetapi pahit itulah yang harus kita telan. Dan kita kena faham, bila sesuatu itu berlaku, yang paling penting adalah muhasabah. Dia bukan jatuh itu yang, it is not about failure, kegagalan itu bukannya kita gagal. Kegagalan itu bila kita gagal bangkit daripada kegagalan tersebut. Itu gagal. Gagal ini bila kita gagal untuk belajar kenapa kita gagal. Itu sebenarnya kegagalan. Kegagalan itu bukan tu jatuh, bukan kita terjatuh. Tetapi kegagalan itu apabila kita gagal bangkit daripada apabila kita jatuh. Kita anggap bila kita kalah, habis. Kalahlah kita, tak boleh pergi ke mana. Dah habislah kita menangis. Lepas tu masuk bilik, tutup pintu, kunci. Seolah-olah itulah kegagalan. Bagi saya, kita dah berjuang selama lebih 20 tahun. Pilihan raya mana kita tak pernah kalah? 1999 di Sarawak, kami hampir menang. Kiraan undi, Taib Mahmud dah kalah tau. Pop, blackout. Datang satu peti, menang. Kawan saya kalau tak ada jadi YB, Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak masa tu dah kalah dah. Pop, blackout. Lepas itu pilihan raya 2001 kalah. 2004 lagi teruk kita kalah. Bila Pak Lah take over, tinggal Pematang Pauh je lagi. Kelantan tinggal 1 kursi je lagi. 2008 kita menang.
2013 kita menang, tapi bukan menang semua. Akhirnya 2014 kita menang. Bila menang tak sampai pun 2 tahun, pap, jatuh lagi. Bang, kalau orang lain yang tak ada semangat juang macam kita ni, dah lama give up bang. Tapi apa yang kita ada orang lain tak ada? Apa yang kita ada orang lain tak ada? Yang kita ada yang orang lain tak ada adalah harapan. Kita ada satu harapan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kepada kita dalam bentuk satu pandangan jauh bahawa kita akan mencapai reformasi, kita akan mencapai islah yang kita nak, kebaikan yang kita nak bawa, dan insya-Allah kalau kita istiqamah dalam perjalanan tersebut, kita akan capai. Kita bukan macam PAS. Ini bantai PAS pula. Istiqamah PAS, dia sebut istiqamah tu. Tapi bila sampai di pintu Putrajaya, di mana kuncinya dia bukan menang daripada kemenangan pilihan raya yang totok, dia ambil. Dia seronok, dia ambil, dia buka pintu. Itulah kemenangan bagi dia. Bagi dia itu dah kemenangan. Tetapi bagi kita itu bukan kemenangan. Sebab saya cerita sebelum ini, apabila kita bercakap soal pilihan raya politik, tidak ada istilah kalah menang. Ya, kita ada menang kalah dalam pilihan raya, dia jadi kerajaan. Tapi 5 tahun je. Dia bukan kerajaan selama-lamanya. Istilah yang saya nak bawa adalah infinite game. Permainan yang berterusan. Siapa paling tahan nafas? Nafas panjang. Nafas siapa paling panjang? Kalau kita tengok parti yang pergi dan datang, yang datang dan pergi, mana dia semangat 46? Mana dia dekat Sarawak dulu Permas? Mana dia parti berjasa? Mana dia parti-parti kecil yang dulu, yang muncul, mungkin dulu besar, sekarang tak ada. Persoalannya siapa dapat bertahan nafas paling panjang. Sebab itu saya cakap hari itu sebelum ni dalam live saya kata, warisan, dia ada mempunyai satu aset yang sangat besar di Sabah. Apakah aset yang warisan ada? Parti Keadilan Rakyat, PKR. Apakah PKR ini aset bagi warisan? Ya, kalau dia tahu menggunakan aset tersebut. Tetapi sebaliknya, yang ini perkataan ini, yang orang bagi tahu saya jangan sebut, pimpinan atasan kata jangan sebut. Sekarang saya sebut. Perkataan saya guna adalah sombong. Ini orang warisan ramai maki saya lepas ni. Sombong. Jangan marah saya kalau saya kritik. Sombong. Apa sombongnya? Kita minta 14 kursi, bukan 41 kursi tuan-tuan. Daripada 73, mula-mula 60, tambah 13 jadi 73. Masa 60 kita bertanding 7. Masa 73 kenapa kita bertanding 7 juga? Kita bukan parti yang macam warisan baru 2 tahun ditubuhkan. Kita dah berada di Sabah, bertapak di Sabah sejak 1999. Keahlian di Sabah 170,000. Kedua paling ramai di Malaysia selepas Selangor. Bila saya sebut perkataan itu, maksudnya apa? Maknanya daripada dasarnya kekuatan Parti Keadilan Rakyat adalah grassroots. And politics and election is all about numbers. It's all about numbers. How you can translatekan benda yang voting tu kepada numbers. Dia siapa-siapa, kalau dua parti bertanding, dia 50% campur 1. Dialah yang menang. So kalau sekiranya, saya bagi satu contoh satu tempat, saya tak nak sebut nama tempat tersebut. Dia bertanding, dicalonkan. Parti dia satu-satunya parti yang bertanding di tempat itu. Satu-satunya parti yang bertanding di tempat itu. Kemudian dia boleh jumpa dengan grassroots cabang tersebut, parti dia parti lain. Lepas tu dia kata boleh tak tolong dia nak bertanding. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, bukan tak boleh nak menolong. Tapi kalau nak masuk pilihan raya, dua perkara paling asas you kena ada. Pertama duit, kedua jentera. Pertama money, kedua your machinery. Kalau tak ada dua ni, tak payah bermimpi pun nak jadi calon. Hanya kerana aku kenal dengan Mat Sabu, aku kenal dengan Syafiq Abdal, aku kenal dengan Lim Guan Eng, aku kenal dengan Anwar Ibrahim, itu bukan jaminan anda boleh menang di kawasan tersebut. Ini bukan PRU 14. Masa PRU 14 dulu, saya boleh katalah letak tunggul kayu pun kita boleh menang. Sebab rakyat tu masa tu rakyat marah. GST rakyat marah, 1MDB rakyat marah. Masa tu ada Rafizi Ramli yang mewar-warkan kepada kita tentang skandal-skandal ini.
Sekarang, siapakah orang semisal Rafizi Ramli yang boleh bercakap tentang itu? Bukan Iswardi Murni. Bukan Iswardi Murni. Sebab saya nak beritahu bahawa aset yang warisan ada di Sabah tak digunakan sebaiknya untuk menghadapi pilihan raya. Kita bukan minta 41 kerusi, kita minta 14 kerusi. 7 kerusi yang dibagi kepada kita tu, 5 kita tahu tak boleh menang. Memanglah kalau tambah dengan 7 tu memang tak boleh menang lagi. Tapi sekurang-kurangnya, kuranglah daripada segi jumlah kita nak menang tu kurang. Kalah tu kurang. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kesombongan ini kalau warisan tidak berjaya menterjemahkan kembali dalam bentuk, saya kata apa? Dalam bentuk kerjasama. Kami daripada Parti Keadilan Rakyat ni, tengok suara saya pun dah pecah dah. Nak tahan kemarahan tu. Kami daripada Parti Keadilan Rakyat ni punyalah tahan lidah, tahan ketap bibir ni nak sebut perkataan tu. Engkau boleh buat live dengan Mahathir Mohamad, tak jemput pun Anwar Ibrahim datang dalam majlis tersebut. Tapi kita sabar. Masa tu kita fikir tak apalah, kita kerjasama. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ini pengajaran. Dan Parti Keadilan Rakyat kalah di Sabah bukan arti kalah di seluruh Malaysia. Ada orang kata, jadi lepas ni PH kalah lah. Tak. Yang bertanding di Sabah warisan, bukan PH. Yang bertanding di Sabah adalah warisan, bukan PH. The only PH yang ada di Sabah adalah PKR. DAP dengan Amanah pun guna logo warisan, betul? Jadi mana PH-nya? Pakatan Harapan tidak bertanding di Sabah. Tidak ada logo Pakatan Harapan dikibarkan di berwarna merah tu, yang bertulis harapan, tak ada. Yang bertanding adalah individual parti. Jadi nak kata Pakatan Harapan akan kalah? Tidak juga. So indikator kepada kekalahan atau kemenangan itu kembali kepada meja perundingan sama ada blueprint kita. It's still everyone's game. Ada orang kata, alah dah kalah, memanglah kau cakap macam tu. Tak, kalau kita menang pun, saya akan cakap benda yang sama. Kalau warisan menang sekalipun, jangan kita anggap itu indikator kita akan menang PRU 15. It is still everyone's game. Dia sebenarnya terpulang balik kepada usaha kita. Nak ke tak nak kita lepak mamak. Bukan. Nak ke tak nak kita buat kerja. Bukan kata nak lepak mamak kan. Tuan-tuan, itu yang saya punya ceramah esok sebenarnya kan. Saya tak nak banyak cakap cerita tentang isu semasa sangat. Sebab kalau siapa yang tengok live saya dah tahu dah. Saya pun dah tak tahu kadang-kadang tiap malam saya nak cakap pasal apa dah. Ulang benda yang sama. Kan, khianatan ni. Malam nak apa aku nak cakap malam ni kan. Sebab tu kadang-kadang Asrul, mana Asrul? Tanya dengan saya, bang malam ni ada live tak? Saya pun tak tahu nak live ke tidak malam ni. Sebab apa? Kita tak tahu nak cakap apa dah. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu satu perkara. Bahawa every step of the way, setiap perjalanan kita, menang kita PRU itu bukan kemenangan. Kalah kita PRU, PRN, PRK itu bukan kekalahan. Itu hanya satu steps mendekati apa objektif kita. Persoalan utamanya kita buat apa? Untuk kita nak belajar daripada kekalahan tersebut. Saban kali kita bertanding, kita kalah, YB yang bertanding akan senyap. Itu satu masalah kita. YB bertanding, lepas itu bila kalah, dia hilang. 5 tahun akan datang, muka dia muncul lagi, nak bertanding lagi. Habis orang-orang bawahan yang duduk kerja dengan dia, yang duduk sibuk. Dia sendiri tak pernah nampak muka. Ni saya cerita kat semua, saya cakap semua. Terasa lah. No, apa nama orang kata, saya tak hold any barrels, orang kata. You know why? I've got nothing to lose. Saya adalah ahli biasa Parti Keadilan Rakyat. Tak ada pegang jawatan apa-apa pun. But my point is this. Dapatkah warisan bertahan dalam pilihan raya yang akan datang? Kalau dia jalan sendiri. Dengan keadaan yang ada sekarang ini, tidak mustahil kalau warisan tidak mahu kembali ke meja untuk berunding dengan Parti Keadilan Rakyat bagi membetulkan, bagi mengubat luka-luka yang diakibatkan oleh mereka, ada kemungkinan besar bahawa warisan akan berjalan sendiri selepas ini. Warisan akan berjalan sendiri selepas ini. Pejuang dah tak ada dah. Mahathir kata PRU 15 dia tak nak tanding dah. So kalau sekiranya
warisan nak berjalan sendiri selepas ini, dia dan kekuatan apa yang dia boleh berjalan sendiri? Dia dan jentera apa dia boleh berjalan sendiri? Suka atau tidak, kita tidak mengatakan tak nak menabik dada, PKR lah paling hebat dekat Sabah. Tak. Kita perlukan semua orang. Warisan kita perlu, DAP kita perlu, amanah kita perlu, APCO kita perlu, semua kita perlu. Namun begitu, apabila ada satu parti mendabik dada, dia boleh menang semua kerusi, dalam keadaan itu kita mempersoalkan. Menanglah. Kau menanglah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu satu perkara. Bila kita jadi kerajaan, semua orang, ramai orang akan datang pada kita. Datuk Seri, Datuk Seri, aku sokong kau 100% Datuk Seri. Ujian sebenar bila kita tak ada apa. Masa tu baru kita akan nampak siapa kawan, siapa lawan. Masa tu kita akan lihat siapakah jentera kita yang sebenar. Yang mana dulu UMNO melompat, bersatu melompat, sekarang ni akan kembali kepada UMNO. Daripada UMNO engkau datang, kepada UMNO lah engkau kembali. Tak percaya di Sabah, esok hari kau dengarlah. Muka-muka orang yang kononnya menyokong bersatu warisan PKR ni semua akan melompat ke sebelah sana. Tengoklah. Sebab itu saya kata kekuatan kita sebenarnya, kekuatan kita yang ada depan. Saya pusingkan kamera saya. Ni tak ramai sebab ni bukan ceramah. Dia orang ni datang saja nak dengar saya buat live. Saya nak suruh dia orang balik sebenarnya, tapi dia orang tak nak balik. Dia ceramahnya esok. Live saya malam ni. Saya nak suruh dia orang balik. Saya kata apalah, baliklah tidur. Saya kata saya nak buat live seorang-seorang. Saya tengok dia tak nak balik. Tak apalah, saya kata nak dengar-dengar. Ni bukan ceramah. Sebab ada yang kata nanti, kau buat ceramah kerusi banyak kosong kat belakang. Tak, ceramahnya esok pagi. Yang ni sebenarnya saya buat live. Balik pada warisan tadi, saya nak bagi tahu warisan kena belajar untuk kembali kepada kita tak nak tolak warisan. Kita tak nak buang warisan. Kita kena akui warisan ada kekuatan. Kita kena akui warisan menang 20 kerusi. Kita kena akui. Tapi dalam masa yang sama, warisan kena kembali. Kembali kepada meja rundingan. Jangan sekali-kali lagi menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu je. Indikator ini jelas. Bahawa kemenangan, ini saya nak cakap dalam live tapi saya dilarang. Saya nak bagi tahu bahawa kemenangan, yang ni bila saya cakap dulu, saya kena maki dengan orang warisan. Kemenangan warisan di Sabah bukan sebab dia warisan. Kemenangan warisan di Sabah bukan sebab Mahathir. Kemenangan warisan di Sabah adalah kerana pada waktu itu PR14 rakyat dia. 3 negeri je tak nak berubah. Yang lain semua berubah pada masa tu. Kelantan Terengganu tak payah cerita lah. Yang tu dia berubah juga tapi ke arah pembangkang lain. Tapi maksudnya yang tak berubah BN-nya tu, UMNO-nya tu. 3 negeri ni yang PAS tu tak payah cerita lah. My point is this. Kalau kita nak kembali pada kekuatan, kita tahu PKR tak boleh jalan sendiri, keadilan tak boleh jalan sendiri. Kita tahu amanah tak boleh jalan sendiri. Kita tahu DAP tak boleh jalan sendiri. Bukan kata tak mampu, boleh. Try lah. 222 parlimen, 500 lebih don. Try lah. Yang kita bertanding 70-80 don pun nak terceret, kita nak keluar duit. Ni 222 pada parlimen. Ini nak kutip duit bina negara pun susah. Kan? Sebab kita bukan orang kaya, tuan-tuan. Kita bukan toke-toke bala. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan pun ada kekangan sendiri. Kita bukan orang kaya. Tetapi kita ada satu benda yang orang kaya tak ada. Bukan semua orang kaya. Satu benda yang orang lain tak ada. Kita ada semangat, kita ada tenaga, kita ada masa. Kita ada semangat, kita ada tenaga, kita ada masa. Itu bukan satu, itu 3. Yang ini, semangat, masa, tenaga ni, duit tak boleh beli. Saya kata apa? Duit boleh beli manusia, tetapi duit tak boleh beli kesetiaan. Duit boleh beli manusia, tetapi duit tak boleh beli kesetiaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bina kesetiaan kita dengan apa? Dengan memberikan harapan bahawa kita boleh pergi ke arah yang lebih baik. Saya buat live ni, Bang Mantoba kita ada kat sini, Mustafa Mansur ada kat sini, ramai kita punya geng-geng ramai ada kat sini. Ni apa ni? Dapat sini dapat RM1,000. Dapat RM10,000 masuk akaun. Aman? Dapat duit dah? Bantai satu blogger tu adalah. Aku sebut nama kan dia pula panas. Apa kita dapat?
Apa kita dapat? Kita dapat satu benda. Puasan tu satu, insya-Allah pahala. Kita orang Islam, kita percaya tu kat akhirat tu. Kita tak nak satu hari nanti tuan-tuan Allah tanya, Iswardi, aku bagi kau kepandaian belajar sampai ke overseas ha. Aku bagi kau duit sikit. Aku bagi kau tenaga muda. Apa kau dah buat bila kau tengok kebejatan berlaku di negara kau? Apa kau dah buat? Pada masa itu aku tak boleh nak jawab. Saya tak boleh nak jawab. Tapi sekurang-kurangnya saya dah jawab. Ya Allah, boleh tengok live saya. Live saya ada banyak streaming banyak. Alhamdulillah. Setakat itulah saya buat dinner, saya buat bina negara, saya buat ni, saya buat jual merchandise. Untuk apa? Kita nak pastikan tuan-tuan dan puan, kemenangan ini kita nak, bukan kemenangan sebenarnya, kita nak pastikan rakyat berubah. Saya tak salahkan rakyat negeri Sabah. Jangan salah faham. Saya tak salahkan rakyat negeri Sabah. Mereka memilih, itu hak masing-masing. Namun apabila sesuatu pihak itu berasa bahawa kemenangan itu disebabkan oleh dia, maka hari ini Tuhan telah mengajar bahawa saat dia memberi, saat itu juga dia boleh mengambil. Poinnya apa? Kerjasamalah dengan rakan-rakan yang kita ada. Kerjasama. So, ada satu konspirasi mengatakan, ada kemungkinan tak BN akan bekerjasama dengan warisan? Saya kata not impossible. Maksud not impossible, double negatif ni maksud apa? Tidak mustahil. Maksudnya possible lah. Not impossible maksudnya possible lah. Dan melihat kepada dinamika, the fluidity of Sabah, kita akan nampak bahawa kebarangkalian itu ada. Untuk Barisan Nasional UMNO dan UMNO mengajar bersatu bahawa don't mess around dengan UMNO. UMNO sekarang ni menang banyak kerusi tau. Berkemungkinan besar ketua menteri dia adalah Bong Mokhtar. Saya nak sebut perkataan pun tak boleh, nanti kena sensor. Kan? Tapi apa saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam perjuangan kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Selepas ini saya nak beritahu satu perkara. Saya desak, kami mendesak supaya MPN Sabah dirombak. MPN Sabah dirombak, dilihat kembali, dinilai. Kenapa kita bertanding di 7 dan gagal mendapatkan 14 kerusi? Kenapa kita nak settle down dengan 7 sahaja, sedangkan kita sudah announce 14 kerusi? Kenapa? Apakah kita tidak mampu dari segi jentera, wang, kedudukan? Sedangkan PRU ke-13, kita bertanding di 43 kerusi. Saya tahu bahawa jentera sudah pergi on the ground. Kita dah buat kekuatan kita. Persoalannya kenapa tak mampu? Sebab itu tuan-tuan dan puan, kembalilah kepada meja rundingan. Dan saya nak bagi tahu Tuan Presiden kita, terima kasih Tuan Presiden kerana cuba memperjuangkan sehingga ke masa yang terakhir untuk mendapat keadilan dalam pilihan raya kali ini. Namun begitu kita didinaikan. Dan alhamdulillah, ini bukannya kekalahan, tetapi kadang-kadang dia sebagai tazkirah. Innaha hadhihi tazkirah. Ini adalah satu tazkirah. Sesungguhnya ini tazkirah, peringatan kepada kita. Peringatannya berapa? Jangan sekali-kali kita sombong. Tadi saya ikut kuliah Pak Mus. Dia baca surah Anas, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath sayaquluna fi dinillahi afwaja. Bila datang kemenangan, kalau kita menang, kita selalu buat apa? Kita selalu kata hip hip hooray, ya hebat, kita berjaya, kita kuat. Akulah yang menyebabkan kemenangan. Tapi Allah cakap apa dalam Quran? Dia kata jangan cakap macam tu. Sepatutnya bila menang, kita kenapa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid. Lepas tu kalau kita baca sirah, dikatakan bila Nabi masuk ke dalam Mekah, pada waktu itu sahabat dan Nabi tunduknya kepala sehingga boleh kena ke pelana unta tu. Sebab apa dia tunduk? Dia kata, ya Allah, aku ni menang bukan sebab aku.
Dia tak nak ada timbul rasa riak, rasa sombong tu dalam jiwa dia. Bagi siapa yang baru menonton, ini bukan ceramah PAS. Dia ingat kita orang keadilan tak reti nak buat ceramah agama ke? Reti juga. Dia bacalah juga kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, kan? Dan sewaktu dengannya. Bila kesombongan itu ada dalam jiwa kita, maka jangan pernah pelik bila Tuhan tarik nikmat itu daripada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah, jangan takut, jangan kecewa, jangan pernah rasa gusar. Kerana apa? Yang penting dalam perjuangan kita, saya akhiri dengan ayat, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.